kalau kita nak borak bigger picture, kita tak boleh lari juga. Ultimately bola sepak ni memberikan kenikmatan yang luar biasa disebabkan beberapa perlawanan ikonik, pemain-pemain ikonik, jurulatih-jurulatih ikonik. Sebenarnya Faiz, benda ni waktu kita borak, kita decide nak borak pasal benda ni, dalam otak aku fikir mana perlawanan ikonik yang aku nak pilih ni. Tapi bila aku go through banyak sangat Faiz. Aku dah simpan untuk segmen ni saja, aku dah simpan satu perlawanan ikonik yang aku nak bagi dekat hang lagi. Okay. Tapi tak silakan Sebab dulu. kita ada perbezaan. Akan ada perlawanan ikonik yang kita pernah dekat stadium. Akan ada perlawanan ikonik yang kita pernah tonton melalui kaca TV. Ada juga perlawanan ikonik yang kita pernah dengar cerita melalui penglipur lara dalam keluarga masing-masing. Kan? Pencerita-pencerita yang membawa kisah-kisah ni kadang-kadang exaggerated, tapi tak apa. Biar exaggerated, biar blown out of proportion, tak apa. Dia bagi sedap. Dia bagi sedap. Dan juga bukan dalam keluarga saja. Dulu kita ada kolumnis-kolumnis senior kita. Betul. Rizal Hashim, Loose cannon. Rizal Hashim adalah penglipur lara yang mana setiap kali ada edisi-edisi penting macam ni, betul, tulisan dia lah yang kita rely. Rizal Hashim, Eric Samuel, ya. Devinder. Ikonik. Okay. Apa antara detik ataupun perlawanan Piala Malaysia paling ikonik bagi hang? Detik, aku nak mulakan dengan sedikit sejarah. Boleh izinkan saya? Boleh. Jadi Selangor sudah memenangi Piala Malaysia 33 kali. Tapi 32 tu nak sampai ke misi 33 tu lama sikit lah. Awak jaga-jaga. Lama sikit. Tapi terjadi 33 kali. Tak ada siapa boleh, nobody can take that away from them. Dan mereka memang adalah sebuah gergasi seperti mana nama samaran mereka. Mereka memang gergasi. Dan nombor 2 adalah kita ada Singapura. Singapura ada 24 kali memenangi. 24 kali, Kish. Sampai satu tahap tu, Kish. Kalau tak Selangor, Singapura. Tak Selangor, Singapura 2 tu je. Kan? Lepas tu kita ada beberapa pemenang. Kita ada Perak. Saja je nak sebut. 8 kali juara. Saya 2018 kali terakhir. Jangan sampai saya up negeri saya pula. Negeri awak tu bawah sikit lagi. Bawah lagi. Tapi negeri saya, kalau daripada wilayah utara, negeri saya paling banyak lah. Perak pun utara juga. Tak boleh, saya tak boleh claim benda tu. Sehinggalah kita ada pasukan pertama, pasukan berstatus kelab pertama yang bukan memenangi, yang menyertai Piala Malaysia, iaitu Johor FC. IP Johor FC. Tapi Johor FC lah pada ketika itu Sang Lebah di mana jersey J King pada ketika itu. Lepas itu juga kita ada pasukan berstatus kelab pertama yang memenangi Piala Malaysia. Itu kita akan borak juga lagi, MPPJ Selangor, yang ada beberapa nama lah, Juan Manuel Arostegui, Saleh, Yus Zaiman Zahari, Juan Manuel Arostegui, Bruno Martelotto. Kan kita nama-nama tu kita ada. Tapi aku nak tarik satu perlawanan just before the turn of the new millennium. Adakah ini perlawanan di antara dua pasukan Borneo? Perlawanan di antara untuk pertama kali itu perlawanan kegemaran aku juga. Dalam penganjuran Piala Malaysia untuk pertama kali, kita ada final, all Borneo final. Bayangkan stadium dekat Kuala Lumpur ni penuh. Stadium Merdeka. Itu perlawanan terakhir di Stadium Merdeka. Perlawanan final Piala Malaysia terakhir di Stadium Merdeka. Di Kuala Lumpur penuh dengan orang-orang yang tidak boleh akses Kuala Lumpur ni by land pun. Nak tak nak, dia orang kena fly datang ke sini. Tak kisahlah dia orang kerja kat sini ke, bermaslahatin kat sini ke. Pokok pangkal dia orang datang ke sini tu, dia orang kena fly. Dia orang kena melalui jalan udara, tidak ada jalan darat untuk sampai ke sini. Kan unik benda tu, Kish. Kat England pun tak dapat kuasa benda ni. Kat England tak dapat. Perlawanan membabitkan pasukan Brunei Darussalam dan juga pasukan Sabah. Itu memang ikonik lah. Itu aku simpan untuk hang tu. Sabah atau Sarawak? Sarawak. Dia menentang pasukan Sarawak di final. Di mana dua pasukan Borneo ni memang pada masa itu bila aku korek balik arsip kita ni, ketika itu a big deal lah
a big deal untuk semua pasukan di Malaysia yang bertanding di Piala Malaysia edisi tersebut untuk memenangi edisi tersebut, kerana itu edisi terakhir yang ada 19 di depan dia. Lepas ini dah dua. Dah jadi collector's item Betul. dah ni. Dan juga final terakhir di Stadium Merdeka kan? Ya, final terakhir di Stadium Melaka. Konteks perlawanan tu Faiz, perlawanan ni Brunei lawan Sarawak ni, sebab dulu aku belajar kat Miri 4 tahun. Waktu aku belajar kat Miri 4 tahun, aku jumpa beberapa peminat bola sepak di Sarawak. Peminat bola sepak yang duduk kat Miri ni, nasib mereka suka sikit. Sebab mereka yang duduk Miri lagi senang nak pergi tengok bola kat Brunei berbanding kat Kuching. Oh, okay. Brunei tu lagi dekat nak tengok Brunei bola. lagi dekat ya. Tapi ramai daripada peminat bola di situ, memori yang mereka sangat gemar, walaupun Sarawak kalah final tapi memori yang mereka gemar adalah 99. Sebab apa yang hang ceritakan, suasana di mana ada almost 30,000 peminat bola sepak yang majoritinya datang daripada Borneo untuk menonton final di antara Brunei. Dan perlawanan tersebut ada satu protagonis, nama dia Rosli Liman. Rosli Liman ni pemain daripada Brunei. Dan dia buat debut skuad kebangsaan Brunei 1988. Waktu tu dalam satu temu bual dia pernah cakap impian dia adalah untuk satu hari nanti nak menang satu piala bersama Brunei. Which is bukan senang. Brunei bukan negara bola sepak besar. Dan bila 1999 datang, season tu Faiz, Rosli Liman ni dia attacking midfielder. Dia kreatif, dia macam Frank Lampard, late runs to the box. Okay. Season 99 tu, dalam satu season tu dia tak skor sebiji pun. Masuk final dia skor 2 biji. Menang 2-1. Satu season tak skor masuk final skor 2 biji. Menang 2-1 lawan Sarawak. Rosli Liman. Mana preparation dia menghadapi final tu. Some people are just destined untuk jadi hero di pentas final. Dan itu adalah kisah final Rosli Liman dan Sarawak tu. Aku rasa kalau kita pergi ke Brunei dan kita temu ramah peminat-peminat bola sepak yang melalui zaman itu, mungkin ada banyak cerita yang boleh kita korek, banyak cerita yang boleh kita dapatkan. Sebab pada hakikatnya itu the highest of the highs dalam sejarah bola sepak Brunei, guys. Ada lagi satu final sebenarnya. Silakan. Aku dah terus dah satu. Aku just make sure aku tak lupakan exact tahun dia. Okay. 1978. Yang ni Selangor lawan dengan Singapura. Yang ni aku baca dan dengar kisah daripada seorang pakcik aku yang tahu kisah perlawanan tu. Time tu Selangor dilatih oleh M. Chandran, bekas pemain mereka. Okay? Jenda. Selangor lawan Singapura 98. At one point Selangor tengah kalah 2-0. Waktu tengah kalah 2-0 tu, M. Chandran buat pertukaran. Dia bawa masuk Arumugam bench. Arumugam masuk jadi keeper utama. And dia turunkan Moqtadari ke midfield untuk game tu. Sebab dia rasa midfield tu tak hidup. Moqtadari turun, main deeper role, deeper playmaking role. Selangor comeback menang 4-2. Daripada 2-0 ke 4-2. Tradisi mereka Singapura. Hang bayang, apa perasaan kalau kita semua dekat stadium? Sekarang ni, bila kita nampak, sekarang ni ada perkataan yang orang suka guna dalam bola sepak moden, in-game management. M. Chandran dah buat in-game management tu tahun 1978. Dengan Moqtadari berubah posisi dan Selangor comeback menang 4-2. Aku suka dengar kisah-kisah pasal Moqtadari, tahu kenapa? Sebab setiap kali aku dengar satu kisah, ia akan memberikan satu perspektif dan dimensi yang baru aku tak pernah tahu pasal dia. Every person would have something different to say about Mokhtar. Aku tak pernah tahu yang Mokhtar ni boleh main deep line playmaking role. Bila aku baca dah dengar kisah pasal 78 itu, tiba dapat tahu, itu belum lagi kisah-kisah yang kita korek daripada Chip, daripada Datuk Zainal Abidin Hassan. Mesti banyak juga cerita. Ada cerita di mana di penghujung kerjaya dia dah bagi tahu Chip yang awak kena cari partner baru. Sebab saya dah tahun depan saya mungkin dah tak ada ni. Betul. Benda-benda perkara-perkara macam tu, perkara-perkara yang mungkin susah untuk kita lihat sekarang. Actually menyebut tentang Chip, menyebut tentang Datuk Zainal Abidin Hassan lah. Aku tahu kita sekarang dah ibarat kolik lah, ibarat rakan sekerja. Kadang-kadang kita ibarat dah ibarat member dah level borak tu kan. Tapi kadang-kadang aku meremang kat belah rumah fikir yang sebenarnya Datuk Zainal ni antara individu paling influential dalam sejarah Piala Malaysia. Menang 5 kali, Faiz.
menang Piala Malaysia 5 kali. 4 kali sebagai seorang pemain, sekali sebagai coach. Sama Mehmet pun menang 5 kali. Mehmet menang 3 kali as a player, 2 kali as a coach. Tapi Chip menang 4 kali as a player. Dan Chip juga kalau dia buat pitch side analysis mengenai Piala Malaysia, kalau dia duduk dekat pitch side tu, diam, tak kata apa pun, legit dia boleh kat situ. Dia tak payah legit. Dia duduk je. Been there, done that. Senyum, dia duduk dan senyuman dia tu. Yeah. Zain Abidin Hassan, easily one of the most iconic characters dalam sejarah Piala Malaysia. Gani Minat, pernah skor 4 biji. Raja bola. Tanah Balen, 60-an kalau tak silap aku, pernah skor 4 gol juga dalam final. 4 gol dalam satu final. Menang 8-1 dalam game tu. Wow. Kemudiannya ada beberapa lagi yang pernah skor hat-trick. Juan Manuel Arustegi 2003. Itu MPPJ lawan Sabah kalau tak silap aku. 3-0, 3-3 Juan Manuel Arustegi. Kemudiannya ada Bambang Pamungkas, Faiz. Bambang Pamungkas hat-trick di tahun 2005 ya. Bambang Pamungkas seorang itu itu satu lagi. Bahaya, borak Bambang ni bahaya. Nanti sejam. Itu satu lagi sebab apa? Melihat kepada usia Piala Malaysia, yang Piala Malaysia ni sebenarnya dah seen it all. It has seen World War, it has seen Malaysian independence, it has seen detik ketika kita dapat nama Malaysia tu di 60-an. It has seen it all. Dan dia mestilah juga melalui zaman-zaman ketika ada perseteruan di antara Malaysia dengan Indonesia, kan? Zaman-zaman Soekarno. Zaman Soekarno, Ganyang Malaysia. Ya, Ganyang Malaysia. Mesti ada. Malaysia Piala Malaysia sudah ada pada ketika itu. Dan melihat 4-5 dekad ke depannya, ada seorang anak muda daripada Jakarta ni datang ke sini dan skor hat-trick dalam final Piala Malaysia. Siapa boleh name me a script writer that can write a better script, Gish? Tak ada siapa boleh write a better script than that. Mungkin pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman Indonesia berkelana ke kelab terbesar dalam sejarah bola sepak Malaysia dan menjaringkan hat-trick. Salah satunya melalui gol tandukan, biarpun dia bukan antara pemain tertinggi di atas padang, dan membantu pasukan memenangi Piala Malaysia 2005. That's a storyline yang hang carilah script writer kat mana pun tak dapat, Faiz. Tak dapat skrip tu. Selepas 2005, 2006, 2007 tahun saya pula lah, 2008 kes. Ada satu final di mana Kedah mempertaruhkan Marlon Alex James sebagai senjata utama, dan Marlon Alex James lah yang memberikan Kedah kejayaan yang manis, membawa pulang piala yang dah pada at that point dah lama Kedah tak menang, Kish. Dah lama Kedah. Tapi sebenarnya banyak lah kalau kita nak borak ni, tak habis, Kish. Final 2001 Terengganu belum lagi. Terengganu lawan Perak kan. 2018 pun belum lagi. 2018 tak nak sentuh. Itu kalau aku sentuh 2 jam aku bagi monolog seorang saja. Sebab itu perlawanan terhebat sepanjang zaman aku pernah tengok. Tapi sepanjang Jumaat aku kelah sentuh. Aku borak kalau 2018 punya final tu, aku borak sampai kick off nanti. Okay. Sampai kick off malam nanti. Tak boleh, jangan sentuh. Tapi banyaklah. Irvin Boban score hat-trick 91. Wow. Abbas Saad score hat-trick 94. Banyak final-final yang ikonik lah. Yang kalau kita nak explore semua tak lepas. Tapi essentially gambar yang kita cuba nak paint kat sini adalah realiti bahawa Piala Malaysia ni adalah kejohanan yang penuh bersejarah. Hello, sahabat-sahabat Bola Itu Live semua. Saya ada sedikit pengumuman untuk anda. Jangan lupa anda boleh saksikan sorotan Bola Itu Live di YouTube Astro Arena, dan pada masa yang sama anda boleh mendengar keseluruhan episod di Astro Go dan juga di platform-platform podcast pilihan anda. Jangan lupa.